Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan tengok isomer dalam alkohol. Sebelum kita tengok isomer dalam alkohol, kita imbas kembali formula AMP bagi alkohol, iaitu CnH2n tambah 1 OH. Okey, dia ada kumpulan hidroksil ini sebagai kumpulan berfungsi dia. Okey, dan N itu bermula dengan 1, 2, 3. Jadi kalau kita tengok dekat sini, ada dalam buku teks pada muka surat 105, ada disebut di sini isomer dalam siri homolog alkohol bermula dengan molekul yang mempunyai 3 atom karbon. So nanti kita tengok kenapa dia kata start dengan 3 atom karbon baru ada isomer. Okey. Lepas tu also mention kat sini, sama seperti alkina dan alkuna, keisomeran dalam alkohol terdiri daripada isomer rantai dan juga isomer kedudukan. Untuk isomer kedudukan ini, kita ubah kedudukan kumpulan berfungsi hidroksil itu. Okey. So now kita tengok ahli yang pertama. Kenapa dikatakan tiada isomer? So CH3OH. So kita akan lukis C ada 1, H ada 3, lepas tu ada OH. So you pindahkan kedudukan kumpulan hidroksil ini di mana-mana pun, dia masih berada di karbon nombor 1. Contoh saya buat macam ni kan. Masih kumpulan hidroksil itu berada pada karbon nombor 1. Tak ada karbon lain, betul tak? So yang ini metanol, dia tak ada isomer. Okey, so betul lah dia tiada isomer. Okey. Sekarang kita cuba tengok untuk C2H5OH. Kita ada 2 karbon. Okey, biasanya kita letak kumpulan hidroksil di sebelah kanan sebab kita nak memastikan ikatan karbon tu bersambung kepada atom oksigen dan bukannya di tengah-tengah, bukannya pada hidrogen. Okey, so biasanya kita letak di sebelah kanan supaya kita tak silap. Okey, dekat sini kalau saya ubahlah kumpulan hidroksil ini, contoh saya ubah dia berada di sini. Contoh saya ambil ni, letak sini. Lepas tu kumpulan hidroksil tadi saya letak OH gini kan. Masih lagi sama macam tadi. Sebab kalau tadi saya akan nomborkan dari kanan ke kiri, yang ini saya akan nomborkan dari kiri ke kanan. So masih lagi berada pada karbon nombor 1. So etanol, iaitu ahli yang kedua ini, juga tiada isomer. Okey, mari kita tengok kenapa dia kata bermula dengan atom karbon, 3 atom karbon baru ada isomer. So C3H7OH. So ada 3 karbon, lepas tu ada kumpulan hidroksil. Okey. Lepas tu kita buat macam ni kan. Sekarang ni kalau saya ubah kedudukan kumpulan hidroksil, okey, mari tengok macam mana nak ubah. Ini saya ubah. Katalah saya letak macam ni sekarang. Okey. Nampak tak? Dekat struktur yang pertama, kumpulan hidroksil berada di karbon nombor 1 dan saya perlu namakan supaya kumpulan hidroksil ini berada pada karbon paling rendah. Jadi nombor karbon yang ini akan jadi nombor 1 lah. Saya tak boleh nomborkan dari kiri ke kanan. Dia mesti kanan ke kiri. Okey. Sekarang, ini saya nomborkan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kumpulan hidroksil tetap berada pada karbon nombor 2. So, untuk struktur yang pertama ini, nama dia propan 1-ol. Tapi untuk struktur kedua, nama dia propan 2-ol. Satu benda yang saya nak sebut, mungkin you akan jumpa in future ataupun dalam certain books, dia akan tulis 1 propanol ataupun 2 propanol. Ini bukan salah ya, ni pun betul juga penamaan tu. Okey, cuma kita biasanya ambil yang pertama ni. Okey. Sekarang kita tengok C4. Okey, C4H9 OH. Okey, berapa isomer yang ada? Sebab saya akan buat, saya tunjuk sekejap ya. Saya akan buat soalan pada aktiviti yang dalam buku teks ini. Kejap ya, mana dia? Okey, yang ini.
aktiviti 2N ni. Dia nak untuk 5 atom karbon kan. So saya mula dengan C4H9OH dululah. Okay, so C ada 4. Okay. Lepas tu saya akan letak OH dalam di karbon yang pertama, bermula dengan sebelah kanan tu. Okay. Yang ini nama dia akan jadi butan 1-ol. Okay. Yang kedua, formula struktur yang kedua, saya akan lukis dan ubah kedudukan kumpulan hidroksil itu. Okay, macam mana? Ni saya nak ubah pada karbon nombor 2. Cuma bila you buat ni, you kena make sure ikatan ini kena pada O, bukan di tengah-tengah. Maksud saya adalah kita tak boleh buat macam ni. Ni tengah-tengah. Atau pada H. Salah. Kerana sebenarnya secara molecular level, ikatan itu terikat pada atom oksigen. Bukan tengah-tengah, bukan pada hidrogen. So di sini kita akan nomborkan dari kanan ke kiri. Kumpulan hidroksil berada di karbon nombor 2. So dia akan jadi butan 2-ol. Okay. Is that the only two isomer of C4H9OH? Tak. Sebab kita juga boleh buat cabang. Macam mana nak buat cabang? Try lah kita buat cabang Kalau nak buat cabang, kurangkan satu karbon, letak karbon tu dekat sini, letak OH tu kat sini lah. Okay. So saya dah letak cabang tu. Kalau perasan, saya dah letak cabang di atas. So bermaksud yang ini akan jadi macam ni. Okay. So now, kalau tengok yang ini, okay, kita nomborkan karbon dari kanan ke kiri. Okay. Dan ada satu kumpulan metil ni. Okay. So di sini, longest carbon chain dia adalah 3 karbon. Okay. So ini propan 1-ol. Kemudian ada kumpulan metil yang berada di karbon nombor 2. So nama dia jadi macam tu lah. Okay. Kalau saya lukis struktur yang sama, sekarang saya akan lukis exactly the same. Tengok Okay, ada 3 karbon. Okay. Lepas tu ada kumpulan metil. Dan now saya letak kumpulan hidroksil di karbon nombor 2. Okay, ini pun another isomer of C4H9OH. Okay, macam mana nama dia jadi? Okay, kita tengok Longest carbon chain, rantai karbon paling panjang, 3 karbon. Kemudian ada kumpulan metil di karbon nombor 2. Dan hidroksil ini berada di karbon nombor 2. So 1, 2, 3. Whether you nombor dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, kumpulan hidroksil masih berada di karbon nombor 2. So di sini, okay, dia akan jadi propan sebab ada 3 karbon pada rantai lurus paling panjang. Kumpulan hidroksil di karbon nombor 2, propan 2-ol. Dan ada kumpulan metil yang berada di karbon nombor 2. Jadi, struktur yang nombor 3 dengan nombor 4 ni tak sama. Jadi, diorang adalah isomer. Nampak tak? So, untuk C4H9OH ada 4 isomer sebenarnya. Yang ini ada 4 isomer. Okay. Sekarang kita nak menjawab soalan buku teks tadi tu. Okay, dekat aktiviti tu tadi. Allah. Dia nak suruh buat isomer bagi C5. So, C5 H11 kan? OH. So, kita kena slowly do it lah. So, ada 5 karbon. Lepas tu ada kumpulan hidroksil. Ini kita punya rantai lurus. Okay. Okay. So, yang ini pentan 1-ol. Kita lukis benda yang sama. Saya kena kecilkan sikit. Okay. Kita lukis di sebelah dia. Tapi sekarang saya nak ubah kedudukan kumpulan hidroksil.
supaya barulah dia jadi satu isomer yang lain. So ini saya ubah, saya duduk sini lah katalah. Atau jap. Okey, saya ubah. Sorry. Saya padam yang ni. Okey, saya letak ni dekat sini. Mana Okey. So sini saya letak OH. Sini saya letak H tu lah. Saya switch kedudukan dia. So di sini kita akan nomborkan karbon itu dari kiri ke kanan supaya kumpulan hidroksil ini berada pada karbon paling rendah. So di sini nama dia akan jadi pentan 2-ol. Okey. Boleh tak ubah OH ini berada pada karbon nombor 3? Dia ni boleh. Okey, kenapa boleh? So kita ubah. Saya lukislah So dia duduk di sini. Nampak tak? Letak di tengah-tengah. So sebenarnya C5H9OH ni banyak juga dia punya isomer. Sebab kita baru sahaja buat rantai lurus. Dah ada 3 isomer. Okey, dengan hanya mengubah kedudukan kumpulan hidroksil sahaja. So dekat sini dia akan jadi pentan 3-ol. Okey. Macam mana nak buat cabang? So saya anjakkan sini. So nak buat cabang, always remember kita kurangkan satu karbon pada rantai lurus paling panjang. Okey. Kita letak OH tu lah. Lepas tu kita letak, let's say kita letak kumpulan metil cabang tu di sini. Okey. So dia akan jadi macam ni. So yang ini rantai lurus paling panjang yang ini. Okey, kemudian ada kumpulan metil. Okey. Dan kumpulan hidroksil ini berada pada karbon nombor 1. Sebab kita akan nombor dari kiri ke kanan. So dia ini nama dia jadi apa? Butan 1-ol. Kemudian kumpulan metil berada di karbon nombor 2. So nama dia macam tu lah. Okey, sekarang kita try lagi. Saya kena padam yang ini Okey. Kita try lagi another structure. Sekarang apa yang kita nak buat? Daripada yang 2-metil butan 1-ol ini, kalau saya hanya ubah kedudukan kumpulan hidroksil itu, okey. So saya akan redraw. Okey, ada 4 karbon. Sekarang saya letak kumpulan hidroksil itu berada di karbon nombor 2. Okey, sini saya letak kumpulan metil. Nampak tak saya telah menghasilkan satu lagi isomer dia. Senang nak tengok adalah bila nama dia berbeza mesti dia adalah formula struktur yang berlainan lah. Okey. So dekat sini kita ada longest carbon chain 4, kumpulan hidroksil di karbon nombor 2 sebab kita akan nombor dari kanan ke kiri. Dan ada juga kumpulan metil di sini. Okey, so nama dia akan jadi apa? So yang ini butan 2-ol, ada kumpulan metil di karbon nombor 2. Okey, boleh ubah lagi tak? Boleh? Kita ubah macam mana pula? Sekarang kita ubah kedudukan kumpulan hidroksil itu. Kumpulan metil itu berada pada karbon nombor 3 pula. So dia banyak sebenarnya untuk melukis formula struktur bagi C5H11OH. Okey. So kita lukis. Sekarang ni saya nak mengekalkan OH ini dekat karbon nombor 1, tapi kumpulan metil saya nak letak di karbon nombor 3. Macam ni. Boleh ke letak kat bawah? Boleh, tak ada masalah. Okey. Okey. So yang ini kumpulan hidroksil berada pada karbon nombor 1. Kumpulan metil berada pada karbon nombor 3. So ini satu benda yang saya nak highlight, nak ingatkan adalah bila you nomborkan karbon, you akan consider kumpulan berfungsi tu is your first consideration. Okay? Mesti utamakan dia. Kumpulan hidroksil itu dalam kes ini untuk alkohol kumpulan hidroksil berada pada karbon paling rendah, jadi nombor dia kena mula dari kanan lah.
Lepas tu, nombor ini akan kekal. So, bila dia kekal, metil akan berada pada karbon nombor 3. So, di sini dia akan jadi butan 1-ol. Butan kenapa? Sebab ada 4 karbon kat sini, longest carbon chain, rantai lurus paling panjang. Kumpulan hidroksil berada di karbon nombor 1 dan kumpulan metil berada di karbon nombor 3. Dia macam tu. Okay, saya nak ingatkan tak ada spacing in between huruf lah. So that's why dia kekal macam tu lah. 3 metil butan 1-ol. Nampak tak? Nama dia orang semua lain-lain. Tak ada siapa pun yang sama. Bila tak sama means betul lah tu dia ada isomer. So cuba tengok lagi. Ada tak lagi isomer bagi C5H11OH ini? Sekarang kita boleh buat. Kita ubah macam mana kita cuba buat 3 rantai lurus. Okay, lepas tu letak kumpulan metil kat sini. Lepas tu letak OH. Boleh tak macam ni? Kita cuba buat. Dia macam kadang-kadang bila at the beginning of you trying untuk lukis isomer ni, dia jadi macam trial and error. You kena semak lah. Okay. So, kita jangan rasa overwhelmed kalau dia macam besarnya, complicatednya. It's not complicated. Okay. Rantai lurus paling panjang yang ini. Di sini kumpulan hidroksil itu, kita ada kumpulan metil, ada sampai 2. Okay. So, nombor karbon ni kita akan mula dari kanan ke kiri. So, ini adalah propan 1-ol. Okay, dia ada kumpulan metil kan ni? Ada berapa kumpulan metil? Ada 2 kumpulan metil. So, dimetil. Kedua-dua kumpulan metil ini berada pada karbon nombor 2. 2 dimetil propan 1-ol. Macam tu lah Okey, ada lagi tak? Cuba fikirkan. Kalau you jumpa, boleh komen dekat dalam comment section. So, saya berhenti dekat sini untuk isomer bagi alkohol. Okey, sekian. Terima kasih.